Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustaz harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, sudahkah kamu membuat latihan minggu lepas, iaitu tentang Jawi, tajuk jauh perjalanan luas pemandangan? Jika sudah, Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, mari kita sambung pelajaran kita pada minggu ini dengan tajuk Akidah, iaitu unit 2, beriman kepada kitab. Kamu boleh membuka muka surat 72 hingga muka surat 78. Sebelum itu, mari kita membaca doa penerang hati dan mengucap 2 kalimah syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, kita teruskan pelajaran kita pada pagi ini. Jika kamu lihat dalam muka surat 72 itu, ada seorang murid di atas pentas, dia bercakap ataupun berpidato, memberi syarahan. Dia tanya, mengapa saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup saya? Dan dia jawab, saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan kerana Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandungi ajaran Islam. Al-Quran ialah kitab Allah yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Dia menjadikan Al-Quran sebagai panduan kerana Al-Quran ini ialah wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan Al-Quran ialah kitab yang terakhir. Nanti kita akan belajar ada berapa kitab dalam Islam, dan Al-Quran ni Allah pegang sampai ke hari kiamat dan Allah jamin supaya Allah tak ada orang yang boleh ubah-ubah isi Al-Quran ni. Baiklah murid-murid, kewajipan beriman kepada kitab Allah. Dalil nakli. Bila kita sebut dalil nakli, ia datang ni daripada ayat Al-Quran. Kalau dalil akli, kalau dalil akli, dia datang daripada akal fikiran. Sekarang kita tengok dalil nakli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي أنزل من قبل. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang mengandungi serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Kita kena yakin, percaya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Rasul-Rasul Allah dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab yang sebelum Al-Quran tu. Kita kena yakin yang adanya kitab-kitab itu. Baiklah murid-murid, kita lihat maklumat tentang kitab Allah.
Al-Quran adalah salah satu kitab yang wajib kita beriman. Wajib. Wajib. Apa hukum beriman dengan Al-Quran? Hukumnya wajib. Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran? Al-Quran mengandungi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita patuhi. Dalam Al-Quran ada perintah. Allah suruh menunaikan solat, Allah suruh mengeluarkan zakat, Allah suruh mentaati ibu bapa, Allah suruh menghormati orang tua, kan? Allah menyuruh kita menyayangi orang yang ada di sekeliling kita, dan larangan Allah. Allah suruh kita jangan menderhaka kepada ibu bapa, jangan menderhaka kepada guru-guru. Jadi kita kena ikut. Kita kena ikut. Okey, nombor 4. Kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul dengan meyakini kebenaran isi kandungannya. Ya, maksudnya kita kena beriman dengan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Walaupun kita dah tak nampak dah kitab tu, tapi kita kena yakin bahawa Allah pernah turunkan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran ni, dengan kita kena yakin tentang isi dan kebenaran kandungan kitab yang Allah turunkan itu. Okey. Kita tengok pula maksud kitab. Apa maksud kitab? Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang zaman. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud kalam Allah. Kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk. Mengandungi syariat. Syariat ni undang-undang ataupun peraturan dan petunjuk. Kalau kita buntu ataupun kita tak tahu nak buat apa-apa, kita rujuk dengan Al-Quran. Memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ni dia akan memimpin kita ke jalan yang benar dan Allah redha dengan kita, apa yang kita buat. Baiklah murid-murid, sekarang tibalah kita dengan kitab-kitab, nama-nama kitab yang kita wajib ketahui. Ada berapa nama-nama kitab yang kita wajib ketahui? Ya, betul. Ada 4. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur ini Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam kerana Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu. Bila Nabi Daud membaca kitab Zabur, sampaikan burung-burung semua pun leka. Burung-burung yang terbang pun semua leka. Jadi nak dengar Nabi Daud membaca kitab Zabur. Okey, seterusnya kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ni kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga kepada pengikut-pengikut Nabi Musa lah yang sezaman dengan Nabi Musa. Seterusnya, kitab Injil. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran ni dia dah merangkumi semua kitab, semua ajaran yang ada dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, semua dah merangkumi dalam Al-Quran. Jadi kalau kita nak tahu, Al-Quran ni memang daripada 1400 tahun yang dulu. Al-Quran ni tak pernah berubah. Ada orang cuba nak ubah ayat Al-Quran ni, tapi tak, Allah tak izinkan. Maksudnya Allah pelihara Al-Quran ni sehingga ke akhir zaman. Baiklah murid-murid,
Kesan beriman kepada kitab Allah. Apa yang kita akan dapat jika kita beriman dengan kitab Allah ni? Yang pertama, iman kita akan semakin bertambah. Maksudnya kita akan bertambah yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Kita iman dan kepercayaan kita ni kita akan yakin hanya kepada Allah. Yang kedua, bila kita rajin membaca Al-Quran, bila kita mengamalkan apa yang Al-Quran suruh, kita akan mendapat syafaat daripada Al-Quran di hari akhirat nanti. Yang ketiga, hidup menjadi tenang dan teratur. Hidup kita akan menjadi tenang dan semuanya akan berjalan dengan teratur. Bila kita yakin kita baca Al-Quran, sebab tu kita kena baca Al-Quran dengan betul dan tenang supaya hidup kita pun boleh jadi tenang dan teratur. Okey, seterusnya, bila semua orang membaca Al-Quran dan mengamalkan ajaran Al-Quran, masyarakat kita akan menjadi aman, sejahtera, takkan ada orang bergaduh-bergaduh, takkan ada orang iri hati, takkan ada orang yang dengki-mendengki, dan takkan ada orang yang iri hati dengan kawan-kawan yang lain, kan? Dan yang paling akhir, yang paling kita nak sekali, iaitu kita nak supaya Allah menyayangi kita. Bila kita baca Al-Quran, bila kita mengamalkan Al-Quran, kita nak Allah Subhanahu Wa Taala sayang kat kita. Bila Allah sayang kat kita, Allah akan bagi. Allah akan bagi saja apa yang kita minta. Jadi, adik-adik, jika kita nak minta sesuatu, kita minta dengan Allah. Jadi kita kena rajin membaca Al-Quran. Kalau kita tak pandai baca Al-Quran, kita kena belajar. Allah sayang, Allah suka orang yang membaca Al-Quran. Tapi Allah lagi sayang dan Allah lagi suka orang yang cuba belajar membaca Al-Quran. Baiklah murid-murid, latihan. Kamu boleh membuat latihan di dalam buku tulisan agama. Yang pertama, tuliskan maksud kitab yang telah kamu pelajari. Tuliskan maksud kitab yang telah kamu pelajari. Kan tadi Ustaz dah cakap kitab tu dah dekat atas tadi kan? Maksud kitab kan? Cuba cari dekat atas. Okey, nombor 2. Nyatakan maksud dalil nakli. Tulis maksud dalil nakli beriman kepada kitab ni. Ustaz nak maksud je, bukan ayat Al-Quran tu. Tapi Ustaz nak maksud dia sahaja. Yang ketiga, senaraikan 4 kitab dan kepada siapa kitab tersebut diturunkan. Kepada siapa kitab tersebut diturunkan. Okey. Dan yang keempat, apakah kesan kita beriman dengan kitab Allah? Apa kesan dia? Yang 5 tadi tu kan? Disayangi Allah apa semua tu kan? Jadi kamu boleh buat di dalam buku tulisan agama. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Berjumpa kita lagi dalam pelajaran seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.